على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir ya karim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'd. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya serta kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala juga, maka pada hari ini dapat sama-sama kita berkumpul, dapat sama-sama kita berhimpun untuk meneruskan aktiviti pengajian secara dalam talian di laman Facebook official Pondok Pengajian Darul Mubarak. Terima kasih kepada para penonton yang saya kasih sekalian. Jadi sebelum itu, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share dan jangan lupa untuk komen tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak tengok siapakah yang ada pada hari ini. Kan? Jadi jangan lupa tinggalkan komen dan insya-Allah kita akan naikkan komen-komen yang terpilih. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pasti anda tertanya-tanya, siapalah yang ada depan kamera tuan-tuan dan puan-puan ni kan? Siapalah yang muncul dekat komputer ataupun laptop ataupun telefon bimbit tuan-tuan dan puan-puan ni kan? Jadi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Abdul Muiz bin Muhammad Rusli. Saya bertugas sebagai seorang guru bimbingan dan kaunseling di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Besar. Alhamdulillah, hari ini saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama tuan-tuan dan puan-puan dalam live di Facebook official Pondok Pengajian Darul Mubarak. Tajuk kita hari ini pun bukan calang-calang tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang tanya ataupun kalau ayat zaman sekarang ini bukan kaleng-kaleng tuan-tuan dan puan-puan, iaitu sayang anak tangan-tangankan, sayang isteri tinggal-tinggalkan. Oi, bahaya betul tajuk kita pada hari ini kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya hari ini bersiaran dari Taman Maju Bandar Seri Iskandar. Jadi saya dengar ada rakan-rakan yang dari Sabah juga turut bersama dengan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like, untuk share dan tinggalkan komen tuan-tuan dan puan-puan. Bolehlah saya naikkan komen tuan-tuan dan puan-puan nanti, insya-Allah. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di bawah ini saya ada tulis sumbangan dana dan wakaf pembangunan asrama
Pondok Pengajian Darul Mubarak. InsyaAllah kita akan adakan asrama untuk Mahat Tahfiz. Jadi kami harap kepada tuan-tuan dan puan untuk menyampaikan sumbangan kepada Pondok Pengajian Darul Mubarak ini. InsyaAllah mudah-mudahan impian kita untuk mewujudkan asrama kepada pelajar-pelajar tahfiz ini insya-Allah akan terlaksana insya-Allah. Semuanya adalah hasil sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, banyak dah saya kongsikan pada hari ini. Alhamdulillah kita dah ada penonton pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak dan teruskan setia bersama dengan saya dalam live Facebook kita pada hari ini. Tak lama tuan-tuan dan puan-puan. Sekitar 40 minit saja insya-Allah. Jadi jangan lupa ajak kawan-kawan yang lain untuk sama-sama live dengan kita pada malam ini. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang saya hormati, saya bukanlah orang yang layak untuk bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tambahan pula apabila saya ini muda lagi orangnya kan, baru 30 lebih, tak masuk lagi 40. Takkan nak bercerita pasal anak-anak, takkan nak bercerita pasal isteri dan sebagainya. Sebab saya yakin dan pasti tuan-tuan dan puan-puan yang menonton ini semua ibu bapa yang hebat. Kan? Ada anak yang berjaya, ada anak yang kerja besar, ada anak yang gaji besar dan sebagainya. Tetapi siapalah saya pada hari ini untuk kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi tak ada masalah, tak ada masalah. InsyaAllah kita akan kongsikan sekadar apa sahaja yang saya termampu. Baik tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah para penonton kita pun sudah semakin ramai. Terima kasih kepada Tuan Halim Hanafiah kerana sudi bersama dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan jangan lupa untuk komen. InsyaAllah saya akan naikkan komen tuan-tuan dan puan-puan agar orang lain dapat lihat dan baca komen tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada Tuan Halim Hanafiah kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. Baik, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Saya yakin dan pasti yang menonton ini mungkin ada antara tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun menjadi ibu, telah pun menjadi ayah. Dan mungkin ada antara kita yang masih belum dikurniakan rezeki untuk menjadi seorang ibu, juga menjadi seorang ayah. Dan mungkin juga ada antara kita yang belum lagi berkahwin, direzekikan Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkahwin sekaligus menjadi seorang ibu dan seorang ayah. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dah pun berkahwin, yang telah pun menjadi ibu dan ayah, tahniah diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menjadi seorang ibu dan ayah. Kerana menjadi ibu dan ayah ini tuan-tuan dan puan-puan bukan sekadar hukum biologi. Apa maksud hukum biologi? Lelaki campur perempuan, berkahwin, bercantum, boom, maka lahirlah anak. Tidak tuan-tuan dan puan-puan, tidak. Kerana anak itu bukanlah Allah bagi saja-saja kepada kita, tetapi anak itu tuan-tuan dan puan-puan datang bersama satu perkara yang kita namakan sebagai amanah. Kan? Itu yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kita katakan bahawa menjadi ibu dan ayah ini bukan hukum biologi. Kahwin dapat anak, kahwin dapat anak, kahwin dapat anak. Sebab itu Allah tak pernah janji kepada manusia. Maksudnya kau kahwin, kau dapat anak. Seperti mana yang telah Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Yang mana maksudnya ialah, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada kedua-duanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan perempuan yang ramai, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah
selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat pertama, dijadikan lelaki, dijadikan perempuan, lelaki campur perempuan, Allah kembang biakkan lelaki dan perempuan yang ramai. Itu Allah cakap. Tapi Allah tak janji tuan-tuan dan puan kahwin dapat anak. Sebab itu saya katakan kahwin itu adalah merupakan satu anugerah, satu rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita maklum tuan-tuan dan puan, rezeki, hidup, ajal, mati, maut itu adalah merupakan salah satu daripada rukun iman. Rukun iman kita yang keenam apa tuan-tuan dan puan? Percaya kepada qada dan qadar. Kalau nak ditanya apa maksud qada dan qadar ini tuan-tuan dan puan? Okey, sebelum itu kepada tuan-tuan dan puan, jangan lupa like dan share video kita dan jangan lupa tinggalkan komen. Dan jangan lupa tinggalkan komen, saya akan naikkan komen tuan-tuan dan puan di seperti ini. Jadi tuan-tuan dan puan dapatlah tengok komen tuan-tuan dan puan. Okey, baik, kita sambung balik. Qada dan qadar. Kan? Kita bercerita tentang qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar itu seperti yang saya sebut tadilah, salah satu daripada perkara yang wajib kita percaya, iaitu rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang keenam. Alhamdulillah. Qadar ialah perkara yang telah ditetapkan kadarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak azali supaya ia terjadi mengikut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala yang mendahului segala perkara. Maksudnya qadar ini adalah merupakan satu perkara yang dah ditetapkan sejak kita azali lagi tuan-tuan. Kita belum ada lagi, Allah dah tetapkan semua rezeki kita. Sama ada kahwin, sama ada mati, sama ada dapat anak ataupun tidak, sama ada rezeki ataupun tidak. Semua Allah telah tetapkan. Tetapi berbeza dengan qada. Qada itu senang cerita macam kita buat, kita dapat. Contohnya apa tuan-tuan dan puan? Contohnya, orang yang tak berapa pandai. Dia cakap apa? Apa nak buat? Aku ni memang dah dari kecil memang tak pandai. Boleh tak cakap macam tu? Tidak. Sebab apa? Sebab Allah dah sebut dah. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu yang ubah nasibnya sendiri. Itulah maksudnya qada. Man jadda wajada. Man zara'a hasada. Siapa buat, dia dapat. Siapa tanam, dia yang tuai. Itulah maksudnya qada. Tuan-tuan dan puan-puan, bila kita sebut tentang kahwin, bila sebut tentang anak, ada orang yang umur 40, 50 tidak berkahwin lagi. Adakah sebab dia tak nak kahwin? Tidak. Fitrah manusia itu memang nak kahwin. Tetapi itulah namanya rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan orang yang ada anak. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang kahwin tak nak anak? Kalau boleh, hari ni kahwin, esok nak dapat anak. Tetapi tidak. Janji Allah apa dia? Ada. Setiap apa kata, proses-prosesnya ada. Kan? Tak boleh hari ni kahwin, esok dapat anak. Hari ni kahwin, tunggu 9 bulan nanti rezeki. Kalau ada, mungkin dapat anak. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah namanya qada dan qadar. Okey, baik. Kita balik semula kepada cerita kita. Kita cerita pasal anak-anak. Jadi tuan-tuan dan puan, alhamdulillah dah makin ramai yang menonton. Jangan lupa like, share, bagi emoji love dan sebagainya. Dan jangan lupa tinggalkan komen tuan-tuan dan puan. InsyaAllah kita akan berinteraksi bersama-sama. Bukan sekadar saya berceramah, tuan-tuan dan puan dengar. Dan insyaAllah kita akan interaksi. Jangan lupa untuk tinggalkan komen. Bagilah apa sahaja komen. Assalamualaikum ke, apa khabar ke dan sebagainya. InsyaAllah saya akan naikkan komen tuan-tuan dan puan macam ini. Okey, baik. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, anak-anak kita ni, pembahagian masa anak-anak kita. Setiap orang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala masa yang sama, iaitu berapa jam tuan-tuan dan puan? Ya, 24 jam. Semua sama. Sama ada orang biasa, kanak-kanak, bayi, hatta presiden sebuah negara pun, dia tetap akan mempunyai masa yang sama. Berapa banyak? 24 jam. Kalau kita nak lihat tuan-tuan dan puan, pembahagian masa anak-anak kita di rumah, di sekolah dan di persekitaran, berapa banyak? Okey, menurut kajian mengatakan bahawa 60% masa anak-anak akan dihabiskan di rumah. Kemudian
20% masa anak-anak dihabiskan di sekolah dan 20% lagi masa anak-anak dihabiskan dalam persekitaran. Kalau kita lihat anak-anak kita masuk sekolah 7.30, pukul 1 dah habis. Kemudian mereka akan, mungkin kalau tak balik pun mereka akan berada di persekitaran bersama dengan kawan-kawan. Kan? Jadi masa mereka hanya 20% di sekolah dan 20% bersama dengan kawan-kawan, di luar rumah, di persekitaran. Banyaknya di mana tuan-tuan dan puan? Banyaknya anak-anak kita berada di rumah. 60% anak-anak kita berada di rumah. Itu kalau hari biasa. Tetapi kalau PKP ini seperti dengan COVID-19 ini, boleh kita katakan hampir 24 jam masa anak-anak berada di rumah. Jadi tuan-tuan dan puan, siapakah yang akan menjadi guru kepada anak-anak itu? Kalau masa dah 60% bersama dengan ibu bapa, kalau 24 jam, kan, ini sempena dengan PKP ini, bersama dengan ibu bapa, jadi siapakah yang perlu menjadi guru kepada anak-anak? Adakah kita masih nak mengharapkan guru yang berada di sekolah? Tidak, tuan-tuan dan puan. Ibu bapa lah yang akan menjadi guru kepada anak-anak. Itu dia. Guru, ibu bapa lah yang akan menjadi guru kepada anak-anak. Tetapi kita lihat balik tuan-tuan dan puan. Bolehkah kita menjadi guru terbaik kepada anak-anak? Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan begini. Pimpinan ini melalui tauladan. Maksudnya apa yang ibu dan ayah buat di rumah, dia akan menjadi contoh kepada anak-anak. Kalau kita lihat ibu yang banyak bercakap, yang membebel dan sebagainya, anak-anak juga cenderung untuk mengikut ibu mereka. Anak ataupun ayah yang banyak cakap, ayah yang orang kata apa? Dia suka pertukangan kayu, suka pertanian dan sebagainya, kebarangkalian anak cenderung untuk mengikut apa yang ayah buat. Sebab itu saya katakan anak ataupun ayah dan ibu adalah merupakan guru pertama anak-anak di rumah. Gitu. Contohnya kalau ayah isap rokok, kebarangkalian kemungkinan anak-anak juga akan isap rokok. Kan? Kena pula anak pula yang tukang beli rokok. Kebarangkalian untuk anak merokok itu juga sangat tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita ini dibesarkan dengan cara yang berbeza. Sebab itu, kita jangan sekadar mengharapkan guru-guru untuk mengajar anak-anak kita. Dan kita pula beri muka pula kepada anak-anak kita. Kan? Contohnya, bila guru marah anak-anak kita, kita pula serang. Serang cikgu di sekolah, serang pengetua, serang penolong kanan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana konon-kononnya guru-guru dah marah anak kita, dah rotan anak-anak kita. Sepatutnya tuan-tuan dan puan, kita sebagai ibu bapa, kita sebagai mak ayah bersyukur kerana masih ada yang menyayangi anak-anak kita. Kalau kita lihat satu kelas mungkin 40 orang, mungkin 45 orang. Dalam ramai-ramai itu macam mana anak kita yang sering menjadi perhatian guru-guru. Sebab itulah namanya rezeki. Bagaimana guru-guru menyayangi anak-anak kita. Jadi patutnya kita menghargai anak-anak kita. Saya kembali semula kepada ayat saya tadi. Kita, ibu ni dan ayah membesarkan anak dengan cara yang berbeza. Contoh, kita lihat anak-anak kita tuan-tuan dan puan. Terima kasih Nurzati Akasa. Betul, rumah adalah sekolah pertama. Begitu juga ibu ayah adalah guru pertama anak-anak. Pembentukan dari rumah itulah yang paling utama dan perlu dititik beratkan. Terima kasih Nurzati Akasa Rosli. Tuan-tuan dan puan, saya kembali semula pada ayat tadi. Anak-anak dibesarkan dengan cara yang berbeza. Kita tak payah tengok orang lain, tuan-tuan dan puan. Kalau anak kita ada 4, setiap anak itu dia ada cara yang berbeza membesarkan anak mereka sendiri. A membesarkan anaknya dengan cara sendiri, B dengan cara sendiri, C dengan cara sendiri, D dengan cara sendiri. Jadi apabila mereka berkahwin, tuan-tuan dan puan, apabila anak-anak ni berkahwin, kan, dia akan mengikut cara yang bagaimana ibu bapa mereka besarkan. Faham tak? Kan? Contoh, saya dibesarkan dengan cara oleh mak ayah saya.
isteri saya dibesarkan dengan cara mak ayah dia. Jadi apabila berkahwin, dia akan menjadi satu pertembungan antara suami dan isteri. Jadi tuan-tuan dan puan, ya, terima kasih pada Ustaz Salim yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, apabila berkahwin, wujudnya perbezaan antara isteri, antara suami. Yang menjadi masalahnya ialah apabila perbezaan itu dijadikan sebagai masalah yang besar, maka wujudlah perkahwinan yang tidak serasi katanya. Tetapi tuan-tuan dan puan, apabila wujudnya perkahwinan ataupun perbezaan dalam perkahwinan, kita perlu jadikan perbezaan itu sebagai satu hikmah. Dan apabila kita rasakan itu satu hikmah. Contohnya apa tuan-tuan dan puan? Saya berasal dari Negeri Sembilan, kan? Negeri Sembilan ini bunyi o apa kono ejang, kan? Apa buek itu, kan? Kemudian saya kahwin pula dengan orang Perak. Lain pula keadaan dan situasinya, berbeza. Jadi tuan-tuan, kita raikan perbezaan itu, alhamdulillah kita rasa bahagia dan kita rasa gembira. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, kita lihat wujudnya perbezaan antara menantu dengan ibu mentua. Ibu mentuaku, jeng jeng jeng, kan? Bukan tak ngam, sebenarnya ibu mertua dia ngam je dengan menantu, tetapi ada sedikit perbezaan. Maksud perbezaan itu ialah tuan-tuan dan puan, macam ni. Ibu mertua dia nak pergi ke C. Isteri juga nak pergi ke C. Ibu mertua dia mengikut jalan A untuk sampai ke C. Tetapi menantu dia menggunakan jalan B untuk sampai ke C. Destinasinya sama tak? Ya, destinasinya sama tuan-tuan dan puan. Mereka nak pergi ke mana? Mereka nak pergi C sahaja. Destinasinya sama. Tetapi ibu mertua menggunakan jalan A, menantu perempuan menggunakan jalan B. Bila masing-masing tegak dengan keputusan dan pandangan mereka, yang si ibu mertua tak nak ikut jalan B macam menantu dia, dan menantu juga tak nak ikut jalan A seperti ibu mertuanya, itulah yang akan mewujudkan konflik. Jadi tuan-tuan dan puan, sebab itu saya kata tadi apa dia? Kita dibesarkan dengan cara yang berbeza mengikut keadaan, situasi, keluarga kita dan juga mungkin tempat. Baik, kita kembali semula kepada tajuk kita, kemenjadian anak-anak adalah merupakan tanggungjawab kita. Bila kita sebut sahaja anak-anak ni tuan-tuan dan puan, kita tak boleh nak harapkan satu pihak. Kita nak suruh isteri jaga anak, kita nak suruh suami jaga anak. Bila ada masalah, itulah abanglah yang memanjakan anak. Itulah awak bagi saja apa yang kita nak. Tak boleh tuan-tuan dan puan. Apa sahaja yang berlaku kepada anak kita, na'udzubillah min zalik, kita minta dijauhkan daripada perkara-perkara seperti itu. Semuanya adalah tanggungjawab ibu bapa. Kita bukan nak salahkan suami, bukan nak salahkan isteri. Tidak. Kerana masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Mungkin ada antara kita, suami dan isteri terlalai, terleka antara satu sama lain. Sebab itu, kita jangan saling salah menyalahkan antara suami, antara isteri apabila berlakunya sesuatu kepada anak-anak kita. Okey, baik. Soalan daripada Puan Intan Taib. Status ibu mertua sama tak dengan ibu kandung, Ustaz? Ya, kalau ikutkan statusnya sama. Bagaimana kita perlu hormat ibu kita, bagaimana kita perlu bagaimana kita perlu sayang ibu kita, bagaimana kita perlu khidmat kepada ibu kita, samalah juga wajibnya kita memberi khidmat kepada ibu mertua kita. Sama juga kita wajib menyayangi kepada ibu mertua kita. Wajib juga kita memberi apa sahaja ataupun menggembirakan apa sahaja, termasuk ibu mertua dan ibu sendiri. Jadi sama tuan-tuan dan puan. Okey, kita balik semula kepada cerita kita. Tuan-tuan dan puan, ini saya sebut tadi, hidup kita ini tuan-tuan dan puan, hidup kita terutamanya bersama dengan anak-anak ini, ibaratnya seperti hidup berkeluarga seperti dalam kelas.
Kalau dalam kelas, kita belajar dulu, ujian kemudian. Kita belajar, bulan 1 masuk, bulan 1 bulan 3, ujian prestasi pertama. Kemudian masuk bulan 5, peperiksaan pertengahan tahun. Belajar lagi bulan 7, ujian prestasi kedua. Belajar lagi ujung tahun, peperiksaan akhir tahun. Tetapi hidup berkeluarga berbeza. Kita ujian dahulu, baru kita belajar. Apa maksud ujian dulu baru kita belajar? Apa maksudnya? Okey, begini. Kalau kita lihat kan, bila kita didik anak kita, anak sulung kita, kan? Bila kita didik anak sulung kita, didikan itu kita hanya orang kata try and error, cuba jaya sahaja. Kita cuba cara ni, nampaknya tak berjaya, kita tukar balik. Kita tukar balik dengan cara lain. Kita didik anak kita dengan cara ni, dengan cara lain. Didik anak ni dengan cara lain. Kemudian, kalau kita lihat pula anak kita yang kedua, cara didikan itu sudah berbeza dengan cara didikan anak yang pertama. Sebab apa? Kita dah nampak dah bagaimana cara untuk kita didik anak-anak. Sebab itu wujudnya perbezaan antara anak sulung dengan anak bongsu. Kan, anak sulung mungkin anak pertama, kemudian dengan anak bongsu mungkin anak ke-6. Anak bongsu ini mungkin dia dah relax, dia dah orang kata apa, tak setegas anak sulung dahulu kan. Bukan sebab kita sayang anak bongsu, tidak. Anak semua kita sayang kan. Bukan sebab kita nak manjakan anak bongsu, tidak. Semua anak kita manjakan. Tetapi anak bongsu ini kita sudah ada pengalaman. Dan daripada pengalaman lama kita itulah, didik anak pertama, anak kedua, anak ketiga dan sebagainya, kita dapat satu cara mungkin yang terbaik untuk kita didik anak bongsu kita. Sebab itu kita nampak anak bongsu ini lebih disayangi, anak bongsu ini lebih dimanjakan. Tidak, bukan dimanjakan, tidak, bukan disayangi, tidak. Contoh, mungkin ada yang kata, oh aku dulu waktu kecil-kecil aku dah kena pukul dah dengan ayah, tetapi engkau ni nasib engkau baik. Sebab bukan ayah kita dia sayang adik kita, tidak. Anak semua sayang kan tuan-tuan dan puan-puan. Cuma bila ayah kita pukul kita, anak sulung, ayah kita tahu dah bila pukul dia akan jadi macam, natijahnya akan jadi macam ni. Ayah kita belajar. Sebab itu anak bongsu dah tidak setegas seperti dahulu. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, itulah yang saya maksudkan apa dia. Kalau dalam kelas kita belajar dulu, kemudian kita ujian kemudian, tetapi dalam hidup berkeluarga kita ujian dahulu, barulah kita belajar. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak melihat daripada segi kejayaan, sebelum itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa untuk like, untuk share dan jangan lupa untuk komen. Alhamdulillah kan, kita dah tengok ramai yang komen dekat sini. Terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama-sama dengan kita pada ini. Alhamdulillah. Tak sangkalah dah setengah jam. Ada lebih kurang dalam 10 minit sahaja lagi. Allahu Akbar, sekejap sahaja masanya kan. Okey, saya lajukan sedikit perkongsian saya tuan-tuan dan puan-puan. Tidak ada orang yang gagal. Yang gagal adalah prosesnya. Saya suka dengan ayat ni. Saya juga ada sebuah buku. Buku itulah yang saya tulis di bahagian hadapan. Saya kata apa? Buku saya itu Layan Sikit Membebel. Saya kata apa? Saya kata tidak ada orang yang gagal. Yang gagal adalah prosesnya. Apa maksud yang saya katakan tu tuan-tuan? Kita ini dilahirkan menjadi orang yang berjaya. Kalau kita lihat tuan-tuan dan puan, kita ini dilahirkan ataupun manusia ini dijadikan daripada setitis air mani. Daripada setitis air mani itulah mengandungi banyak, mungkin ribuan sperma yang ada. Dalam ribuan itu tuan-tuan dan puan, berapa banyak yang apa orang kata menjadi bayi? Hanya satu sahaja tuan-tuan dan puan, satu sahaja. Okey, Puan Fasiah Marsum, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Okey, kita kembali semula pada ayat saya tadi. Dalam ribuan sperma itu hanya satu sahaja tuan-tuan dan puan yang berjaya disenyawakan dengan ovum, dan daripada itulah maka lahirlah seorang manusia. Tuan-tuan dan puan, kita ini lahir juga atas kejayaan ataupun atas nama kejayaan. Sebab hanya kejayaan, berdasarkan kejayaan satu sperma itulah maka lahirlah kita sebagai seorang manusia. Kita lahir ini memang dah berjaya dah.
Dan kita juga lahir dengan cara yang sama. Ada tak dengan cara yang lain? Ada keluar ikut mulut ke? Ada keluar ikut belakang ke? Tak ada kan tuan-tuan dan puan? Semua keluar melalui pintu yang sama. Sama ada ikut tingkap ataupun ikut pintu. Itu orang cakap kan? Semua cara yang sama. Dan bila kita keluar pun, terbaik Ustaz. Terima kasih Tuan Ahmad Musaddad. Allahu Akbar. Allah belaka tu Tuan. Allah belaka. Alhamdulillah. Sampai mana dah tadi? Bila kita lahir, kita semua mengalami perkara yang sama. Kita menangis, ada tak yang keluar sahaja keluar pada perut mak kita, nak McDonald, nak sirap, nak Pepsi, tak ada kan? Semua keluar dengan cara yang sama, menangis dan sebagainya. Dan diberi minum benda yang sama juga yang pertama kali itu, susu. Tidak ada cara lain. Tetapi tuan-tuan dan puan, kenapa apabila semakin dewasa, wujudnya perbezaan antara kita dengan orang lain? Tak payah tengok orang lain lah tuan-tuan dan puan. Beza antara kita dengan adik kita. Beza dengan adik kita dengan adik kita antara yang lain. Beza kita dengan kawan kita. Beza kita dengan isteri kita dan sebagainya. Kenapa wujudnya perbezaan? Adakah memang dilahirkan dengan cara yang yang tak betul? Tidak, kan? Tidak. Kita memang dilahirkan dengan cara yang sama, tetapi yang berbezanya adalah prosesnya tuan-tuan dan puan. Saya suka sebut ini kepada anak-anak murid saya, kan? Yang membezakan antara kita dengan orang lain adalah proses, kan? Belajar dalam kelas yang sama, cikgu yang sama, ilmu yang sama, kan? Waktu belajar juga sama di sekolah, tetapi kenapa wujud seorang pelajar yang pandai, kenapa wujud seorang pelajar yang terkebelakang? Kenapa? Sebab prosesnya berbeza tuan-tuan dan puan. Kita tengok orang lain. Kita tengok orang. Orang yang berjaya itu macam mana dia buat? Saya ambil contoh pelajar lah di sekolah, kan? Pelajar yang berjaya, cara belajarnya macam mana? Cara belajarnya, waktu belajarnya. Waktu cikgu ajar, dia bagi tumpuan. Kemudian sambil-sambil dia ambil nota. Kemudian habis cikgu, tak ada cikgu lain antara pertukaran waktu itu, dia tak buang masa, dia baca buku. Kemudian balik pula dia sambung kelas tambahan. Malam pula dia mengaji. Kemudian dia buat kerja lain. Kemudian tidur awal, bangun pukul 4 pagi, sembahyang tahajud dan sebagainya. Jadi tidak hairan kenapa dia berjaya. Kita tengok pula diri kita. Berjaya ataupun tidak. Pernah tak kita buat bersama dengan macam mana mereka buat itu? Allahu Akbar. Tuan Imam kita, Mior Imran. Mior Imran hadir Ustaz. Alhamdulillah. Tuan Imam Masjid Pekan Parit Maluana Ustaz. Masya Allah. Ya, Puan Nur Syamaiza binti Yusof, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada ini. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk like, share dan komen dekat sini. InsyaAllah saya akan cuba bacakan komen tuan-tuan dan puan. Okey, kita tengok balik tadi perbezaan antara kita dengan orang lain. Jadi tidak heran kenapa orang lain boleh berjaya, kenapa kita tidak? Sebab wujudnya wujudnya perbezaan dari segi proses, Jadi tuan-tuan dan puan, macam mana kita nak berjaya? Kita kena ikutlah cara orang lain. Cara orang yang berjaya itu. Kalau kita tak boleh buat semua, kita ambil sedikit apa yang mungkin boleh kita tiru. Sebagai contoh saya sebut tadi dalam kelas, kan? Dia beri tumpuan cara belajar dan sebagainya. Kenapa kita tidak ikut cara dia belajar? Bagi tumpuan dalam kelas, kalau cikgu tak ada, ambil buku baca. Kenapa kita tidak ikut cara macam tu? InsyaAllah kalau kita ikut, InsyaAllah rezeki kita juga mungkin akan sama seperti dia. Puan Hana Zamzam, Assalamualaikum pencinta ilmu. Waalaikumsalam. Terima kasih Puan Hana Zamzam, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada hari. Tuan Ahmad Aminur Rashid. Tuan Ahmad Aminur Rashid ini adalah merupakan eksekutif halal. Jadi tuan-tuan dan puan, beliau ini hebat dari segi ilmu kehalalan ini, kan. Salam alaik, saya terkebelakang dalam kelas, bagaimana saya nak lebih motivasi. Rasa rendah diri sangat. Jangan begitu Tuan Ahmad Aminur Rashid, kan. Tuan adalah orang yang hebat, kan, eksekutif halal. Hebat dan menjadi rujukan kepada orang ramai berkenaan dengan isu halal. Jadi kepada tuan-tuan dan puan nak bertanya tentang isu halal, jangan lupa PM Tuan Ahmad Aminur Rashid. InsyaAllah beliau akan bantu tuan-tuan dan puan. Masya Allah, dah 34 minit tuan-tuan dan puan. Saya diberi masa sekitar 40 minit sahaja lagi. Kita ada 5 minit lagi tuan-tuan dan puan. Macam mana ni? Kejap sangat, kan? Mula-mula tadi rasa macam berdebar, betul lah kata orang ya. Dah dapat mikrofon, dia dah jadi lain macam. Jadi tuan-tuan dan puan,
Alang-alang dah tengok ini, lepas ni jangan lupa keluarkan telefon, kan, buka Maybank to you, masukkanlah tu dalam akaun sumbangan dana dan wakaf pembangunan asrama 5581 1851 5031 Maybank. Kalau tak bagi 100, bagilah 500. Gitu kan. Okey, tuan-tuan, saya gurau saja sambil-sambil Okey, baik tuan-tuan dan puan. Okok Segulung, terima kasih, terbaik perkongsian Ustaz. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Saya sentuh sikit lagi. Tuan-tuan dan puan, anak-anak dilahirkan untuk masa depan. Jadi kita sebagai ibu bapa, didiklah mereka untuk mendepani zaman, kan. Kita, anak-anak kita ni tuan-tuan puan, bukan untuk zaman ke belakang. Tidak. Kita didik anak-anak kita ni untuk zaman akan datang, kan? Sebab itu ada cara yang tidak sesuai kita didik anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau dulu kita buat perangai aja, kita kena ikat dekat pokok, kemudian dia letakkan letakkan kerengga, kan. Sekarang boleh tak kita nak buat dekat anak kita macam tu, tuan-tuan dan puan? Tak boleh. Dan anak kita nanti bila dah ada anak mereka, cucu kita, dia tak boleh juga mendidik anak mereka dengan cara kita dulu. Berbeza, tuan-tuan, berbeza. Sebab anak-anak ini lahir untuk masa depan. Jadi kita sebagai ibu bapa perlu mengajar anak-anak kita untuk mendepani zaman. Terima kasih Puan Zaidah Swan. Assalamualaikum jiran, moga kita semua dirahmati Allah dan semua kita kekal bahagia hingga ke syurga, amin. Jiran saya pun masuk juga, jiran di Sungai Besar. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah dah 37 minit kita bersiaran langsung pada hari ini. Jadi saya kira setakat itu saja. Saya nak sampaikan sedikit kesimpulan. Tuan-tuan dan puan, anak-anak kita ini, kan, perkara pertama, anak-anak itu bukanlah satu ataupun bukan Allah bagi kepada semua orang. Tidak. Tetapi anak-anak itu adalah merupakan hadiah dan anugerah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang Allah izinkan. Maksudnya seperti yang telah saya sebut awal-awal tadi, kan, kita perlu percaya kepada qada dan qadar. Ada orang yang mati tidak ada anak, ada orang mati tidak ada isteri, ada orang mati dia tidak berkahwin dan sebagainya, kan? Sebab apa? Sebab itulah qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Allah bagi anak itu, bukan Allah bagi saja-saja tuan-tuan dan puan, tetapi Allah bagi anak itu dengan satu perkara yang dinamakan amanah. Kalau nak sebut tentang amanah ni tuan-tuan dan puan, ada banyak ayat yang berkenaan dengan amanah, kan? Jadi kita sebagai ibu bapa perlulah mendidik anak-anak itu dan anggap anak itu sebagai satu amanah. Dan apabila Allah bagi, Allah berhak untuk ambil semula. Auzubillah min zalik. Kita minta mudah-mudahan kita diberi ataupun dikurniakan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, Tuan Ahmad Aminur Rashid Abdul Aziz, cara didikan berlainan, yang sama adalah doa dan berikan galakan. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Anak-anak dilahirkan untuk masa hadapan, jadi didiklah anak-anak kita untuk mendepani zaman. Ingat tuan-tuan dan puan, macam yang Tuan Aminur Rashid sebut ini, cara didikan berlainan, yang sama adalah doa dan berikan galakan kepada anak-anak kita. Kalau ikutkan banyak lagi saya nak kongsikan tuan-tuan dan puan, tetapi memandangkan masa amat mencemburui kita, kan. Jadi ini sajalah yang saya dapat sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih kepada 43 viewer, penonton yang masih bersama-sama dengan kita pada hari ini, dan terima kasih kepada rakan-rakan yang sudi meninggalkan jejak, yang sudi meninggalkan komen. Alhamdulillah dapat saya baca semua komen tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Jadi saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan saya. Saya ni tuan-tuan dan puan-puan biasa berceramah di depan kanak-kanak, kan? Tetapi apabila dijemput untuk bercerita di satu pondok pengajian yang saya kira cukup hebat di Pekan Parit ini, saya rasa Allahu Akbar, kedilnya saya. Kalau kita tengok yang penceramah jemputan ini pun bukan biasa-biasa tuan-tuan dan puan, ada doktor, ada ustaz dan sebagainya. Jadi saya mohon maaf atas segala kesilapan saya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya mohon maaf atas kekhilafan saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri.
Oh, Tuan Abi Mazlan, salam Ustaz. Boleh tak saya nak jumpa Ustaz? Allahu Akbar, malu saya tuan-tuan dan puan. InsyaAllah ada rezeki kita akan jumpa insyaAllah. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan. Sekian saja, mudah-mudahan hari ini kita diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala asbab kita bersama-sama dalam majlis ilmu ini. Ingat, apabila kita berada dalam majlis ilmu, malaikat akan menaungi sayap mereka untuk orang-orang yang berada dalam majlis ilmu. Kalau dulu kita kena pergi tempat lain untuk mencari ilmu, tetapi hari ini tidak lagi. Hikmah kepada PKP ini ialah apabila majlis ilmu dibawa ke dalam rumah tuan-tuan dan puan-puan, hanya melalui telefon bimbit ini sahaja. Jadi Allah Akbar, tak habis-habis lagi, berapa kali dah nak cakap yang terakhir. Tuan Mizi Abdul Rahman, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Oh, ada lagi komen. Fatimatuz Zahra Fazin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian Ustaz. Semoga dirahmati insya-Allah. Insya-Allah. Semoga kita semua akan dirahmati, semoga kita akan disayangi oleh Allah SWT, dan yang paling penting sekali ialah matlamat kita adalah syurga insya-Allah. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.